أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Kita Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, menderma, menyumbang sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman pada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Ini merupakan bahagian yang pertama sebagai mukaddimah pemulaan pada surah Al-Baqarah. Selepas Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini termasuk dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah. Walaupun ada ulama mengatakan ayat yang ada ya ayuhan nas itu Makkiyah, tapi hakikatnya Madaniyah juga. Pendapat itu dhaif. Semua ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah. Madinah ialah tempat berdirinya masyarakat dan kerajaan Islam. Ditegakkan politik, ekonomi dan masyarakat Islam di Madinah. Maka dalam surah Al-Baqarah ini dinyatakan hukum hakam dan sistem yang berkait dengan keluarga, yang berkait dengan undang-undang, termasuk undang-undang muamalat, undang-undang perniagaan, yang berkait dengan berbagai-bagai hukum yang perlu dilaksanakan di dalam masyarakat. Dimulakan dengan hukum-hukum yang berkait dengan akidah, keimanan, yang berkait dengan ibadat, yang berkait dengan muamalat, yang berkait dengan akhlak, termasuk urusan nikah kahwin, urusan tolak bercerai, iddah dan hukum-hukum syarak yang lain. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah. Menunjukkan surah ini adalah asas kepada mendirikan kerajaan dan masyarakat Islam. Permulaan surah dalam ayat yang kita baca tadi, dia dedahkan sikap manusia terhadap Al-Quranul Karim. Hidayah petunjuk Allah. Ada 3 kumpulan manusia. Yang pertama mereka yang beriman, yang kedua mereka yang kafir, yang ketiga mereka yang munafik. Allah Ta'ala dedahkan dalam susuk lah, tak tersembunyi. Bila tegaknya kerajaan Islam di Madinah, dalam masyarakat Islam, dalam masyarakat timbul 3 kumpulan. Kumpulan yang beriman, sungguh-sungguh beriman, percaya dengan hati, beramal dengan anggota, berperangai
dengan Islam. Dalam hubungan dengan Allah, hubungan keluarga dengan manusia. Yang kedua, kumpulan yang kafir, yang tak percaya ke Islam, terang-terang. Yang ketiga, golongan munafik yang tipu-tipu dengan Islam. Allah Ta'ala dedah. Dekat orang Islam kata Islam, dekat orang kafir kata kafir. Ini dia. Wujud dalam masyarakat di Madinah. Kalau masyarakat Madinah ada ni kawasan ada lah. Itu kena sedar. Allah Ta'ala dedahkan di dalam Al-Quran permulaan surah Al-Baqarah. Seterusnya surah ni mendedahkan tentang kejadian Nabi Adam AS, manusia yang pertama, bapa pada semua manusia, diciptakan oleh Allah. Disebut peristiwanya di hadapan para malaikat. Allah mengisytiharkan Adam akan menjadi khalifah. Khalifah dengan makna makhluk yang akan beribadat pada Allah di atas muka bumi, yang memakmurkan bumi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebut dalam surah ini, akan diterang. Seterusnya akan mendedahkan golongan Bani Israel, golongan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga 1/3 surah Baqarah ini menceritakan tentang Bani Israel. Ia adalah kumpulan orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala pilih Rasul paling ramai kalangan mereka. Allah Ta'ala kurniakan kitab Taurat, tetapi lawan Allah Ta'ala, lawan Nabi Muhammad SAW, lawan Nabi-Nabi zaman dahulu. Mereka ada kumpulan yang sangat dimurkai oleh Allah, Al-Maghdubi alaihim. Akan dedah dalam surah ini supaya orang Islam kena sedar betapa orang Yahudi ini musuh mereka, dan supaya orang Islam jaga-jaga diri jangan jadi perangai macam Yahudi. Dia dedah dalam surah ini. Dan dedahkan juga dalam surah ini berikutnya hukum-hukum syariat yang disebutkan tadi. Hukum syariat yang disebutkan tadi yang merangkumi hukum-hukum puasa, hukum-hukum haji dan umrah, hukum-hukum jihad fi sabilillah, dan hukum-hukum berkeluarga, berkahwin, menikah, bercerai, menyusu, iddah, haram berkahwin dengan orang musyrikin, dan amaran bercampur dengan wanita dalam keadaan haid. Tak begitu sekali surah ini menerangkan. Suami isteri tak boleh bersetubuh masa haid. Akan disebut dalam surah ini, menunjukkan detail, menerangkan bagaimana kehidupan manusia. Jelas. Surah ini juga akan menerangkan pengharaman riba, satu jenayah ekonomi. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah dosa besar, walaupun tak ada hukum hudud terhadap mereka yang makan riba, tapi hukuman di hari akhirat sangat keras kepada mereka yang makan riba ni. Sehingga Allah Ta'ala sebut mereka makan riba ni bangun daripada kubur macam orang gila. Bangun daripada kubur dibangkitkan. Allah Ta'ala hukumkan mereka macam atas dunia dia cari harta macam orang gila. Tak kira apa, hasanuk harta je, belum makan riba. Ini akan disebut dalam surah Al-Baqarah. Dan dalam surah ini disebut ayat yang paling akhir diturunkan kepada Nabi SAW. Ia firman Allah Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kamu akan hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah, akan ditunaikan kepada kamu apa yang kamu usahakan di atas dunia, kamu tidak dizalimi walaupun sedikit. Ini ayat yang paling akhir. Lepas pada ayat ini tak ada ayat Quran lagi. Allah Ta'ala mematikan Nabi SAW. Ini mengikut kaul yang asah di sisi ulama. Adapun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu ayat menyatakan sempurna dengan syariat, bukan ayat yang paling akhir diturun. Yang paling akhir diturun ialah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah.
summa tuwaffa la yuzlamun. Ayat ini yang paling kemudian sekali diturunkan oleh Allah, walaupun dalam susunan Qurannya dia letak dalam surah Al-Baqarah di awal Quran, tapi mengikut wahyunya ini pada akhir sekali diturunkan. Dan surah ini diakhiri dengan doa bertadarruk pada Allah Subhanahu wa taala, yang terkenal dengan doa amanar rasul hingga rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini akhir surah Al-Baqarah. Setelah dimulakan dengan hidayah dan takwa, ditutup surah ini dengan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa, menguatkan kita dengan Islam dan menolong kita dalam menghadapi musuh-musuh Islam orang kafir. Ini penutup surah Al-Baqarah. Ini perkara yang menunjukkan betapa pentingnya surah ini, sehingga Nabi sebut dalam hadis-hadis yang banyak, rumah yang tak baca surah Baqarah macam kubur. Nabi kata, Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu macam perkuburan. Sesungguhnya syaitan melarikan diri daripada rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Ini kehebatan surah Al-Baqarah. Bila baca dalam surah ni, baca surah ni habis dalam rumah, jawab dia syaitan tak masuk rumah tu, lari. Kalau ada pun lari 2-3 hari tak baru masuk pula. Kalau baca pula, lari pula. Ini sebut dalam hadis yang sahih. Sebut dalam hadis yang lain lagi, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah la yastati'uha al-batalah. Yakni bacalah kamu akan surah Al-Baqarah. Sesungguhnya mengambil surah ini berkat, meninggalkan surah ini penyesalan. Surah ini tak mampu dilawan oleh ahli-ahli sihir. Antaranya surah ni obat pada sihir. Dan sebab itu disuruh kita baca surah ni dalam rumah, supaya kalau ada sihir pun lari sihir. Orang sihir pun tak masuk sihir. Kalau tak mampu baca pun, sekarang ni ada kaset, patang kaset pun tak apa. Kalau baca sendiri lebih baik. Kalau rumah yang ada gangguan apa-apa, baca surah ini. Kerana syaitan tak boleh duduk dalam rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ini kelebihan surah Al-Baqarah. Adapun tafsirnya kita baca minggu depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat sekalian, sekarang terlancarkan demo untuk membantu para pelajar yang akan ke Mesir pada 14 hari bulan nanti. Oleh itu hulurlah sedikit sebanyak sumbangan muslimin dan muslimat untuk bantu mereka, dan seterusnya letaklah sumbangan muslimin dan muslimat ke dalam kotak-kotak yang telah kita sediakan di pintu keluar masjid ini. Yang kedua, kepada